A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada kali ini kita akan sama-sama tadabbur surah Al-Isra pada ayat ke-36 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ringkas saja tadabbur pada hari ini berdasarkan ayat ke-36 daripada surah Al-Isra ini, yang mana disebutkan dalam tafsir Ibn Katsir pada ayat wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, dan janganlah kamu mengikuti wala taqfu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Menurut tafsiran dalam kitab tafsir Imam Ibn Katsir, Ibn Abbas menyatakan bahawa makna la taqfu ialah dengan kalimah la taqul, iaitu yang membawa maksud janganlah kamu mengatakan. Janganlah kamu mengatakan. Manakala menurut Al-Awfi, iaitu janganlah kamu menuduh seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuan bagimu tentangnya. Manakala yang disebut oleh Muhammad Ibn Hanafiyah mengatakan makna yang dimaksudkan ialah kesaksian palsu. Dan juga disebut oleh Qatadah dalam menyebut tentang kalimah la takfu itu, ialah mengatakan bahawa makna yang dimaksudkan ialah janganlah kamu mengatakan bahawa kamu melihatnya padahal kamu tidak melihatnya, atau kamu katakan bahawa kamu mendengarnya padahal kamu tidak mendengarnya, ataupun kamu mengatakan bahawa kamu mengetahuinya padahal kamu tidak mengetahui. Kerana sesungguhnya di akhirat kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang hal tersebut secara keseluruhan. Jadi kesimpulan pendapat ataupun tafsiran ulama ini mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mengatakan sesuatu tanpa pengetahuan, bahkan melarang pula mengatakan sesuatu berdasarkan zon. Zon ni maksudnya prasangka. Kita biasa dengar orang kata husnuzon, su'uzon dan seumpama zon tu maksudnya prasangka. Sebagaimana disebut dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Jadi muslimin muslimat dirahmati Allah, jelas menunjukkan kepada kita betapa teruknya yang disebut sebagai prasangka ini, zon ini. Sebenarnya kalaulah kita cuba untuk menilai ataupun melihat, kita ambil dalam ruang lingkup yang dekat dengan kita.
kan? Kadang-kadang kita melihat seseorang hanya menilai pada sudut pandang kita. Maksudnya hanya satu pandangan je. Sedangkan yang kita tak tahu hakikat sebenar. Sebagai contoh, kita beri salam ataupun senyum kepada seseorang, jadi orang tu tak senyum pada kita, maksud dia tak balas. Jadi timbul satu zon dekat situ, prasangka kat situ. Kita kata, oh dia ni sombong, ataupun dia ni orang yang tak berakhlak. Jadi perkara ni ialah sesuatu yang kita kena tolak dulu. Maksudnya jangan kita terus menilai seseorang itu hanya pada sudut pandang kita. Ni satu perkara yang kita belajar lah. Cuma apa yang kita nak faham daripada ayat ini, salah satunya ialah yang disebut la takfu tadi tu, jangan mengikuti, jangan menuruti ataupun jangan bercakap ni, janganlah mengikut prasangka ini, nak menyebut kepada kita sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW dengan lafaz dan makna yang lebih tepat. Nabi SAW qala, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadithi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Nabi SAW, baginda SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, jauhilah zon, kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, janganlah saling dengki-mendengki, saling membelakangi serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Boleh rujuk dalam Sahih Bukhari pada hadis ke-5604. Jadi apa yang kita boleh ambil manfaat di sini ialah salah satu daripada makna la takfu tadi itu ialah yang kita bercakap atau melakukan sesuatu hanya berdasarkan ataupun bersumberkan pada zon. Benda tu bukan fakta, bukan bukti. Kalau benda tu benar, sahih, tafadhal, dipersilakan untuk mengatakan. Jaga-jaga dengan apa yang disebut oleh ulama dalam menafsirkan ayat ini. Sambungan ayat, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa yang menarik kita ingin sama-sama perhatikan ialah Allah sebut satu persatu panca inderanya, as-sam'a wal basara wal fuada. Jadi dalam tafsiran pada ayat ini menyebutkan bahawa pemilik anggota tubuh tersebut, yakni manusia itu sendiri, individu itu sendiri, akan ditanya untuk apa ia gunakan anggota tubuh tersebut. Apa yang kamu guna pendengaran kamu, apa yang kamu guna penglihatan kamu, apa yang kamu guna dengan hati kamu. Apabila digunakan pada kebaikan, maka pemiliknya berhak mendapat pahala. Dan apabila ia digunakan pada keburukan, maka pemiliknya berhak mendapat siksaan. Dalam pendapat lain mengatakan bahawa Allah akan menjadikan anggota tubuh tersebut dapat berbicara ketika ditanya, sehingga ia dapat memberitahu apa yang dilakukan oleh pemiliknya, sebagaimana kita boleh rujuk dalam surah Yasin ayat ke-65. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari apa? Yakni hari pembalasan nanti, kami tutup kunci mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan, mereka telah lakukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah,
Jelas di sini untuk sama-sama kita perhatikan, untuk kita cuba renungi, mengambil ibrah daripada ayat ini. Ayat ini merupakan sebahagian ayat larangan yang terdapat dalam Al-Quran. Banyak ya ayat larangan. Kalau jumpa ayat la semua ayat larangan tu. Dalam surah Al-Isra, bermula ayat ke-22. Boleh rujuk ya dalam surah Al-Isra ni, ayat 22 sampailah ayat ke-37, terdapatnya 10 kejahatan yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas disebutkan bahawa segala-galanya itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah pada ayat 38. Nanti rujuk pada ayat 38 menyebutkan kepada kita, Allah Ta'ala berfirman, kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu kejahatannya amat dibenci di sisi Tuhanmu. Menurut Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, maksud kullu dhalik itu, semua itu ialah merujuk kepada perlakuan jahat yang terdapat bermula pada ayat 22 hingga ayat ke-37. Salah satunya termasuklah ayat ini, iaitu pada ayat ke-36. Nanti boleh rujuk ya, pada ayat tersebut ada 10. Dan insya-Allah jika saya berkelapangan, saya akan menyenaraikan ke 10 itu insya-Allah. Yang kedua, untuk sama-sama kita mengambil ibrah ialah ayat ni jelas nak tunjuk pada kita jangan melakukan sesuatu ataupun jangan berkata, jangan menyampaikan sesuatu perkara tanpa ilmu. Sebab itulah Nabi SAW menyuruh umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan satu kewajipan atas setiap muslim. Satu kewajipan. Maksudnya nak tak nak, suka atau tidak, kena tuntut ilmu. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, hadis ke-224. Jadi pada hari ini alhamdulillah, dengan kita mempelajari ilmu tadabbur Quran, bahasa Arab, belajar tambah beragama, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah, mudah-mudahan kita terpelihara daripada segala perkara-perkara yang salah, mudah-mudahan. Dan juga menyebutkan bahawa di sini perkara yang kita boleh ambil ibrah lagi ialah apa yang kita sebut perkara yang tidak ada ilmu ni, sebenarnya dia adalah termasuk kepada perkara yang diharamkan oleh Allah. Ni bahaya ya. Bahaya kalau buat sesuatu tanpa ilmu. Kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 33, jelas Allah sebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Juga mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ringkasan pada ayat ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, perbuatan keji, yang nampak maupun tak nampak. Yang kedua, perbuatan dosa. Yang ketiga, melanggar hak manusia. Maksud kata, makan harta anak yatim sebagai contoh, ambil hak orang tanpa ada hak. Kemudian yang keempat, mensyirikkan Allah tanpa hujah. Makna kata dia kata dia mempercayai ada Tuhan lain, tapi dalam keadaan dia tak mampu perkemukakan dalil ataupun hujah mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Dan yang akhir sekali disebut ialah di penghujung tu, mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.
Maksudnya bercakap, melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dia kata sekian, sedangkan dia tak tahu pun benda tersebut. Jadi perkara ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalau haram ni buat berdosa. Nauzubillah min zalik. Maka perkara yang agak menarik untuk sama-sama kita kongsi di sini ialah bahawa orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah orang yang sesat, dan ia mengajak kepada kesesatan. Oleh kerana itu, dia menanggung dosa-dosa orang-orang yang telah dia sesatkan. Na'udzubillah min zalik. Dengar ayat ni, ya Allah, takut sebenarnya. Saya antara yang sangat takut. Takut apa? Takutlah kita tak tahulah ilmu kita ni tahap mana sekian kan. Jadi mudah-mudahan segala yang saya sampaikan ni adalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang benar, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa menyeru, mengajak kepada hidayah petunjuk, maka dia mendapat pahala sebagaimana pahala-pahala orang yang mengikutinya. Ni orang yang dakwah, ajak orang masuk Islam sekian. Maka setiap orang yang masuk Islam atau setiap orang melakukan perkara-perkara baik, contoh kita nasihat orang ni tutup aurat, lalu dia tutup aurat, maka kita pun dapat baik. Suruh baca Quran, dia baca Quran, kita pun dapat pahala apa yang dia lakukan. Hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia boleh pahala pada amalan dia, dan kita juga boleh pahala disebabkan ajakan kepada mereka untuk mereka melakukan ibadah. Tapi Nabi sebut, dan barang siapa menyeru, mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapat dosa sebagaimana dosa-dosa orang yang mengikutinya. Hal itu tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Allahu Akbar. Hadis riwayat Muslim, oleh rujuk dalam Sahih Muslim, hadis ke 2674. Dan terakhir sekali, yang sebenarnya kalau nak kupas isu ni panjang, nak sebut tentang satu persatu panca indera tu, cuma saya rangkumkan dengan bentuk soalan. Kenapa hanya disebutkan pendengaran, as-sam'a, penglihatan, basara, dan afidah, iaitu hati, afuada, hati? Kenapa hanya itu yang disebutkan? Sebab manusia itu adalah makhluk yang tiada pengetahuan. Makhluk yang tiada pengetahuan sama sekali. Jadi sebab itu ulama tafsir menegaskan pendengaran, penglihatan dan hati ni adalah pintu kepada segala maklumat dan ilmu yang menyentuh kehidupan manusia. Kita perhatikan, kenapa Allah cipta ada dia pendengaran? Untuk apa? Ya, yang disebutkan oleh ulama tafsir, dia adalah pintu maklumat. Bila kita dengar, kita dapat information. Yang kedua, penglihatan. Kita tengok, oh kita tahu, oh ni sekian. Dan yang paling penting, fuad, hati ni. Kalaulah tidak ada hati nurani ini, mana mungkin hari ini kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan. Dan sebab itulah sama-sama kita perhatikan. Di dalam Al-Quran, kalimah as-sam'a wal basara wal fuada ini disebutkan sebanyak 132 kali dengan kalimah yang berbagai lah. Dia ni, yang ni dalam bentuk mufrad, ada yang disebut dalam bentuk yang jamak kan. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya ia kepada kehidupan manusia, sebagaimana ayat ini
Ayat ni yang saya sebut ni mengingatkan kita supaya bersyukur atas kurniaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu ayat ke-78 dalam surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada ayat ni sebut dengan jelas bahawa kita dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Bila mana kita lahir, Allah bagi kita telinga elok boleh dengar, Allah bagi kita mata boleh lihat, Allah bagi kita ada hati nurani, tempat letak iman dan nafsu kita. Maka sebab itu hari ini marilah sama-sama kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap yang Allah bagi pada kita semua akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam ayat ini menyebut kepada kita, ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Wallahu alam bissawab.